So basically kalau orang nak buat marketing, selalunya dia orang akan macam upah orang untuk buat dia punya ads kan. Boleh juga, tapi saya rasa sebabkan kita nak zero cost betul-betul, so I think it's actually better untuk kita belajar sendiri macam mana nak buat advertisement tersebut lah. Okay, jap saya nak present dulu. Okay. Okay. So hari ni apa yang saya nak ajar is menggunakan kita buat iklan. Okay, kita buat iklan dan juga copywriting. Sekejap ni. Okay, kita buat iklan dan juga copywriting. So basically dia ada satu aplikasi nama dia Canva dan Canva ni di dalam website dan juga di dalam apps dia ada, dan juga teknik copywriting ni maksudnya kandungan iklan tersebut. Maksudnya macam mana kita nak tulis iklan tersebut, dia punya information ataupun informasi pasal copywriting tersebut lah. Okay. Ada yang tu tak? Ada yang bertanya? Nanti speaker tolong cakap lah mencelah sebab saya tak nampak apa-apa. Okay, dekat chat box ada letak link attendance. Okay, alright. Okay, so iklan melalui Canva. Canva ni adalah website. Okay, saya buat macam ni je lah. Okay. So website, kamu boleh cari dekat Google. Okay, Canva ni memang sangat mudah. Tak perlu guna Adobe, Photoshop ke apa ke kan. Boleh sign up, okay, dan boleh try nantilah. Okay, and then dia sangat-sangat mudah. Okay, melalui Canva. Okay, ini macam satu aplikasi ataupun platform untuk kita buat iklan. So kita tak perlu nak upah orang, nak keluarkan duit kan, sebab kita boleh buat sendiri. Okay. Okay, jenis-jenis iklan dia ada dua jenis, soft sell ataupun panggil penjualan yang kalau dalam bahasa Melayu tu penjualan lembut, dan juga hard sell, penjualan yang keras. Okay, soft sell ni dia ataupun yang lembut ini dia adalah bukannya berkaitan tentang kita punya produk sangat. Kadang-kadang perkongsian ilmu, kita buat resepi, kata-kata motivasi. Okay, so kalau kita dalam social media kita tu, dalam Facebook kita boleh letak kerap lah around 4 ke 5 kali di dalam Facebook ataupun Instagram kita. Tapi untuk hard sell ni adalah penjualan keras. Maksudnya dia ada iklan dengan harga, dia ada produk di dalam iklan tersebut, dia ada promosi. Saya tunjuk contoh. Kalau tak faham boleh letak kat chat. Okay, saya ambil satu contoh Instagram ini. Okay, kalau nak tengok kat sini, ini adalah penjualan halus ataupun penjualan lembut. Dia hanya ada sedikit macam brand kita kat sini. Lepas tu ini bukannya berkaitan dengan produk kita lah. Okay, contoh lagi satu adalah macam resepi. Contohnya kalau kita jual barang, for example benda raw material ataupun benda yang macam cornflake ke, kita jual cornflake yang kita buat sendiri. So kita boleh buat satu post ataupun satu iklan yang berkenaan tentang macam mana nak buat resepi menggunakan cornflake kita tu. Okay, itu salah satu cara lah. Okay, kalau penjualan keras maksudnya dia ada produk macam ni. Ni produknya, dia ada harga, okay. Dia ada deskripsi dia, information dia. Selalunya ini adalah satu benda yang macam customer dia tak suka nak tengok sangat sebenarnya. Unless kalau dia memang kecuali kalau dia memang nak belilah benda tu. Tapi kalau dia macam just kita scroll down Facebook tu, tiba-tiba keluar benda ni, ni macam agak annoying lah sebab kita tak nak beli kan. Ni macam iklan-iklan, orang panggil
iklan keras ataupun hard sell. So untuk hard sell, limitkan 1 ke 3 kali seminggu posting dia. Okay, posting dalam kita punya Facebook ataupun kita punya Instagram. So soft sell ni boleh buat banyak. Soft sell ni adalah benda-benda yang macam post-post yang akan menarik orang datang ke kita punya account, social media account. Bila dah kadang-kadang ada orang buat video macam Khairul Aming. Khairul Aming, kita tengok Khairul Aming. Khairul Aming dia agak popular. Dia banyak buat soft sell. Yang resepi, video-video resepi ni, ini adalah soft sell dia. Dan dia banyak post soft sell. So bila dia post dia punya sambal niat dia satu je kat sini. Kan, sambal niat yang dijual, yang lain tu semua resepi. So dia punya followers adalah datang daripada soft sell, iklan soft sell, jenis soft sell. Dia bukan datang daripada iklan yang hard sell. So bila soft sell ni juga dia boleh meningkatkan kita punya personal branding. Sebab apa Khairul Aming dia popular? Sebabkan dia selalu memasak, bagi resepi dan sebagainya. Khairul Aming adalah satu influencer yang saya agak tertarik untuk kita follow lah, sebab dia memang datang daripada Instagram, daripada YouTube, daripada video-video dia. Okay. Alright, so ini adalah landscape untuk Instagram dan Facebook lah. Dia ada banyak-banyak landscape, tapi dalam Canva kita tak perlu nak kisah sangat sebab landscape dia punya size iklan ini sudah ada di dalam Canva. So kita tak perlu nak kisah sangat lah yang bab yang ini. Okay. Tapi untuk kalau kita gunakan Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator, kita kena tahu dia punya sizing. Okay, untuk Instagram dia ada landscape, dia ada landscape, dia ada square, dia ada panjangnya, portrait. Okay, semua size-size ni ada dalam Canva. Okay, kalau dalam Facebook kita ada profile foto, cover foto, okay, dalam post sendiri, dalam post tu sendiri. Okay, so Facebook dia lebih kurang lah macam Instagram, tetapi Instagram ni dia lebih kepada gambar. Okay, kalau dalam Facebook ni kita boleh linkkan Instagram dan Facebook secara automatik lah, tak perlu macam kalau kita fokus on Instagram sahaja, dia akan masuk automatik ke dalam Facebook. Alright. Okay, so bila kita buat design iklan, apa yang kita perlukan? Satunya, bila kita ada folder design lah. Okay, folder design, kita buat folder macam dekat desktop, kita buat folder kita buat folder macam tu, satu. So kita boleh letak design-design kita di dalam folder tersebut. Okay, bila kita takat gambar produk kita menggunakan phone, gunakan Telegram. Kalau dalam WhatsApp tu dia macam blur sikit. Dia tak berapa bagus sangat dia punya, orang panggil apa tu, resolution dia tu. Dia tak berapa sharp sangat dia punya gambar tu. So kalau daripada handphone nak masuk ke dalam laptop, kita gunakan Telegram. Okay, Telegram pun boleh, kita boleh pakai Telegram punya WhatsApp, website. Okay, di dalam folder tersebut kena ada maklumat sales berkaitan tentang tarikh, item. Ni dipanggilkan lebih kepada informasi untuk copywriting kita nantilah. Okay, dan daripada mana nak tengok rujukan nak buat iklan ni, banyak tempat. Kita tak semestinya kita keluarkan idea kita sendiri. Kita boleh tiru orang macam mana dia nak buat, macam mana dia orang buat iklan. For example McDonald, kita tengok McDonald. Okay, kita tengok McDonald, cara dia menggunakan iklan. Okay, brand logo dia mesti ada kat situ, tapi kita tengoklah colour apa yang dipakai, macam mana dia buat teks ni. So benda ni adalah normal untuk kita follow lah. Okay, macam for example kalau kita jual for example boba, minuman boba, so kita tengok Tea Life, kita tengok macam mana dia buat, ataupun Chat Time kan.
T-Live, chat time. Okay, ni T-Live. Kita tengok macam mana dia buat iklan dia orang. Okay, so kita boleh follow iklan dia orang lah. Okay, takat gambar produk kita dan kita masukkan dalam iklan. Iklan kita Alright. So kita follow macam mana dia letak dia punya dia punya headline, harga dia, macam tu. Okay. So kalau kita tengok dalam phone, kalau kita ni phone saya Okay. Kalau kita tengok dalam phone, okay, saya buka phone ni. Nampak ke? Ke kecil sangat? Nampak kan? Okay. So kalau dalam phone Instagram, kalau kita ada Instagram so kalau kita tengok kat sini dia ada satu function atau fungsi yang ini orang panggil tag, saya rasa. Ini adalah fungsi baru orang panggil. For example, like kalau kita nak follow, jadikan rujukan kita nak buat iklan. For example, saya nak jual minuman boba. Okay, saya nak jual minuman boba, so saya nak follow T-Live. Okay, saya nak follow T-Live Asia. Okay, T-Live. So saya nak ambil post ni untuk saya jadi rujukan saya lepas ni. So saya tekan yang kat sini. Saya tekan ni. So kita boleh save kita save. So bila saya kembali ke sini, mana tempat saya tadi? Saya rasa sini rasanya. Yang ini. Kita tekan yang ini, lepas tu dia ada save kat sini. Okay. Ini adalah kita boleh tengok balik lah. Okay, kalau kita nak buat iklan, kita letak, kita save dulu. So kita boleh jadi rujukan. Ini cara nak buat rujukan di Instagram lah. Okay, dan ada juga cara-cara lain kalau kamu nak dapatkan daripada gambar tu sendiri, saya cadangkan kamu install Pinterest. Okay, Pinterest pun boleh save macam Instagram juga. Alright. For example, boba drink Boba drink. Ads. Okay. Kita boleh save. And then kita boleh create board, advertisement ads. And then kita create. So kita boleh go back to this iklan untuk kita jadi rujukan. Ini cara untuk kita ada rujukan lah untuk buat iklan so that kita tak hilang idea macam mana nak buat iklan. Okay. So tak perlu nak susah-susah sangat. Okay. Ni namanya benchmark account Instagram ataupun boleh guna Pinterest. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Saya tengok sekejap. Okay. Ada Boleh lagi. Alright, boleh Alright. Tapi kalau nak gunalah account Instagram, tapi bolehlah kita tengok Facebook, kita dapat inspirasi daripada Facebook Marketplace, ni Facebook ya. Kita boleh tengoklah iklan-iklan Facebook macam mana. Okay. Alright. Okay, tapi ini adalah recommended iklan lah yang perlu ada lah kan. Tapi lain orang cara dia lain lah. Okay, tapi bila kita buat iklan tu at least kena ada logo ataupun brand kita. Logo atau brand kita. Ni macam logo ni. Logo. Alright, and then kita ada highlight ataupun title yang menarik perhatian. For example, kita ada promo ataupun produk yang produk yang menyelesaikan serta-serta masalah kan, masalah kegemukan, for example, masalah jerawat. So kita boleh jadikan dia highlight ataupun tajuk iklan kita. Lepas tu mesti ada harga kan. Sebab kebanyakan ni sekarang iklan memang tak letak harga tau, sebab saya tak tahulah kan, kita duk PM seller kan, tahu harga semata-mata. Tapi sebenarnya lebih elok untuk kita letak harga lah. Lagipun saya rasa ada orang panggil apa, legal things kan. Okay.
Kalau tak letak harga tu macam boleh kena saman dan sebagainya kan. Okay, and then background warna ataupun warna di latar belakang ni jangan terlalu fancy ya, jangan terlalu orang panggil apa tu, jangan terlalu menenggelamkan kita punya model di depan ni. Kalau boleh pilih satu background colour yang kosong pun tidak ada masalah. Okay, and then gambar model ataupun gambar produk dan okay, so yang ini kita boleh buat di dalam Canva Alright. So saya akan tunjuk sedikit macam mana nak buat guna Canva. Alright. Untuk student ataupun untuk siapa-siapalah yang nak masuk Canva ni kalau kita sign up Canva, tak semua benda ataupun elemen yang kita boleh pakai kan. For example kalau saya buka ni satu, elemen tu maksudnya Canva pun dia ada bagi template ataupun iklan template yang dah ada macam ni kan. Macam ni. Kalau kita tengok kat sini, yang template ni. Okay, yang ini kalau dia tulis free dia percuma lah. Tapi kalau dia tulis edu ke premium ke, dia jadi kena beli. Alright, okay, so macam mana nak buat iklan? Okay, di sini tengok. Okay, yang ni cantik kan ni iklan ni. Okay, so yang pertama sekali kita nak kena buang background. For example kalau kita dapat gambar for example saya dapat gambar daripada saya punya meja makan lah kan. Of course lah background kat belakang ni kita tak nak. Kita nak ni je. Kita nak dia punya kari ni sahaja. So apa yang kita boleh buat, kita pakai je website. Dia ada website banyak, macam-macam website boleh. Kita nak buang background, saya selalu pakai Foco Clipping ni lah. Nama dia adalah Foco Clipping. Sekejap saya copy paste masuk dalam chat juga. Ya. Rebut peluang Canva Premium. Masuk je saya punya kelas, tak ada masalah. Okay, alright. So Foco Clipping ni adalah satu website untuk kita buang background. Caranya bila kita dah ada kita punya gambar ni, kita just tarik sahaja. Ni boleh belajar kemudian lah. Benda ni simple je. Kita tarik dia je. Lambat sikit lah, okay. Alright. Kita tarik dia. Nanti dia akan buangkan kita punya background. Okay. Kita buangkan background. Okay, kita tengok lambat sikit. Tapi saya dah ada dah yang okay So kita background dah sudah tiada. Bila background dah tak ada, kita just download. Saya suka download PNG lah, tak tahu kenapa, tapi itulah saya rasa format ni lebih tajam sikit lah dia punya resolusi dia tu. Kan? So saya download PNG. Okay, so di dalam Canva ni, for example kita nak buat Instagram post. Kita nak buat Instagram post, Instagram punya advertisement, kita boleh type dekat, saya besarkan sikit kalau tak nampak. Okay, kita type dekat dia punya search tu Instagram. Instagram post. So kalau tengok kat sini dia punya size sudah diberi. So tak perlu susah-susah nak fikir size dan sebagainya kan. Tapi ada jugalah orang buat menggunakan PowerPoint. So PowerPoint ni nak kena adjust size. So tak perlulah. Dalam Canva ni semua benda ada. So kita boleh buat Instagram post, kita nak buat apa? Facebook ads, Facebook cover, semua dah ada. So kita tak perlu nak susah-susah in terms of size. So kita nak buat. Sampai hari ni saya ajar macam nak buat iklan bergambar lah. Tapi dalam ni juga boleh buat video, tak ada masalah. So video kena belajar. Tak boleh belajar sekarang lah, kejap lagi tak habis masa. Okay, alright. So kat sini ada banyak template yang kita boleh pakai. Tak ada masalah. Banyak template. So kita just nak tukar sikit-sikit pun tak ada masalah kan. Kalau nak buat daripada scratch pun boleh juga. So kita kalau nak buat daripada scratch, kita tekan create a blank Instagram post. Kita create kat sini. Mudah, sangat mudah. Okay.
tekan kat situ. Okay, kita boleh besarkan dia punya size kat sini kalau tak nampak kita besarkan sikit. Ni sizing dia kat bawah ni, kita besarkan sikit. Alright. Okay. So kat sini kita boleh cari template, ataupun template ni maksudnya iklan yang sudah ada, yang Canva sediakan. Kita boleh cari template yang memang dah Canva dah sediakan, so senang sikit kita nak buat iklan, mudah, tak perlulah nak buat daripada scratch kan. Saya tak ajar lah daripada scratch boleh nak buat, tapi kena buat satu-satu kan. Alright, so saya ambil template sahaja. Saya nak buat boba tadi kan, drink lah, saya nak buat drink. Saya nak buat kari tadi kan, saya ambil kari. Okay, food. Food saya ambil food. Okay, saya nak ambil yang ini, saya rasa macam okay sikit lah. Tapi saya nak tukar gambar daging ni kepada gambar kari saya tadi yang saya dah buang background tu. Okay, so caranya adalah kita kan yang daging ni kita delete sahaja. Okay, and then kita upload kita punya gambar kari. Tekan upload media. Lepas tu tekan device kita dan kita boleh cari gambar kari dia kita tadi. Mana gambar kari saya tu? Sekejap YSM tadi. Okay. Banyak sangat ni. Tak ada. Okay. Okay. Imagine yang saya dah ambil lah gambar tadi. So dia dah keluar kat sini. Ni gambar kari yang tak ada background lah ni. Okay. Lepas tu saya tekan dia. Okay, ini elemen. Lepas tu saya just tarik dia ke dalam dan besarkan sikit. Dah pun siap. And then kita tukarlah sikit kat sini apa dia punya chicken curry for example kan. Kari ayam. Kari ayam. Okay, kari ayam. Premium taste dan sebagainya. Okay, saya akan ajar sikit lah Canva ni apa elemen-elemen yang penting Okay, yang pertama adalah template Template ni adalah contoh-contoh iklan yang kita boleh ambil background ni. For example kita nak ambil yang ini, kita boleh tekan yang tu kan, dan tukar-tukar sikit sahaja. So senang nak buat iklan. Elemen yang penting adalah boleh guna banyak elemen di dalam Canva ni. Kita ada chart, okay. Tapi yang penting adalah frames. Yang tadi kita tarik gambar tu adalah menggunakan frame. Frame ni dia ada macam-macam frame. Frame ni maksudnya kita boleh ambil gambar apa-apa gambar yang kita ada dan kita boleh tarik dia masuk. Macam tu. Gambar orang ke kan? Gambar orang for example ni boleh buat poster jugalah. Gambar kita punya brand ke kan. So dia ada macam-macam bentuk lah frame tu. Frame tu yang penting lah. Saya selalu pakai frame. Okay. Lepas tu adalah kalau macam nak tambah-tambah sikit line and shape, ada grafik yang dia beri juga. For example kat sini kita nak buat Facebook link kita kan, FB. Pun dah ada. Ni Edu ni maksudnya you get the free one lah. Dah ada Canva Premium lah ni. Okay, just kita tekan kat sini, kita nak buat Facebook link. Kita buat kecil lah selalu kan. Dan kita buat kat bawah tu. Dan kita letaklah kita punya teks. Teks ni kita boleh pakai teks kecil, for example link kita kat sini. Begitu. Okay. Dan satu caranya adalah ada lagi benda-benda yang for example kat sini kita boleh duplicate. For example kita nak gunakan the same template ni yang kita dah buat ni, tapi dia punya produk dia lain, kita duplicate sahaja. So kita ada ni, lepas tu kita tukarlah, kita delete je gambar ni dan letaklah kari daging pula kan. Lepas tu tukar sikit
kat situ, lepas tu kita duplicate lagi, rendang pula. So mudah lah, so tak perlu nak buat banyak kali kan. For example, tiba-tiba ada promosi 10%, tukar je kat sini. Okay, alright. So dia auto save bila auto save kita pergi balik ke home tu, dia memang akan savekan untuk kita recent design ni kat sini. So tak perlu nak susah-susah, dia dah sediakan dah, dia dah savekan dalam ni. Dan saya memang sarankan menggunakan website lah untuk menggunakan Canva ni. Tapi kalau kita just nak tukar sikit-sikit macam 10%, lepas tu kita nak cepat kan iklan tu, nak dipostkan, ataupun memang tak ada mood nak buka laptop, tapi kita just nak tukar sikit je lah pasal 10% ke apa ke kan, nak tambah sikit teks, kita boleh buka guna apps. Canva pun dia ada apps Mana kan punya apps? Mana apps dia? Saya salah. Okey. Sekejap. Saya tak biasa guna sini. Sekejap. Okey. Dalam ni dia ada apps. Mana Canva saya? Alright. Sebab tu kadang-kadang macam saya tolong orang buat advertisement, and then orang cakap, Fatin boleh tolong edit sikit tak? Jangan imagine saya buka laptop semata-mata nak edit saya punya iklan, tak perlu. Saya masuk je dalam ni. Saya tekan dekat design saya balik ni. Ni kari ayam saya ni ada kat sini. Tapi kalau dalam apps tu susah sikit nak buat. Kan? Susah sikit nak buat. So saya kena edit sikit kat sini. Tapi boleh lah sikit-sikit. Tapi untuk design saya sarankan guna website. Tapi kalau macam kita nak tambah sikit-sikit benda-benda kat tepi-tepi ni ke apa ke, just nak nak memeriahkan suasana kita punya social media account tu, tambah sikit-sikit je pun, pakai apps pun dah boleh siap. Okay. Alright. Ada nak tanya tak pasal ni? Sebelum saya masukkan ke tu. Okay boleh Nurisa dah masuk Okay, good. Saya rasa mudah je, boleh main godek-godek je Canva tu. Canva ni mudah dia sangat mudah. So pakai je template-template yang dah ada tu. Okay, Dr. Fatin, saya yang soalan sebagai moderator. Okay, katakanlah macam kita punya usahawan, dia mungkin tidak ada cukup device, peranti. Adakah boleh kita contohnya lah gunakan salah satu? Maknanya kalau kita hanya ada mobile phone saja, tak ada laptop. Is it possible? Dia possible. Okay, kita boleh guna semua elemen lah. Maksudnya frame pun boleh guna. Cumanya mungkin akan masalah sikit in terms of nak buang background. Buang background ni tak ada application, saya rasa ada kot tapi saya tak explore lagi. Mungkin kena download another application buang background. So lepas dah siap buang background tu baru kita boleh tu jugalah. Tapi ada orang dia tak payah buang background, dia macam memang masukkan satu dia tangkap gambar tu dah cantik kan, dia tangkap gambar tu dah cantik, so just nak tambah teks sahaja atas tu, pun tak ada masalah. Just tak perlulah nak gunakan template, terus tulis teks, masukkan dalam Canva, dalam application, macam tu kan. So maknanya kita boleh make do lah dengan telefon saja. Boleh. So tapi untuk lebih mudah pakai laptop lah, tapi kalau tak ada boleh juga guna application kan. Okay. Tapi kena macam kalau kita tangkap gambar tu dah kena cantik-cantik lah. Buat background dekat gambar, dekat kita punya kari tu kat belakang tu, buat background sikit, dekat gambar letaklah bunga-bunga tepi-tepi dia tu kan. Macam ni kan. Macam ni. Letaklah limau nipih ni kan. Lepas tu masuk dalam Canva, letak teks je. Dah siap. Pun boleh juga kan. So untuk memudahkan kerja lah. Ada orang dia nak ni saja kan. Okay. Alright. Mana ni? Okay.
Okay, itu ini adalah cadangan susunan tulisan, tapi ini bukanlah satu yang benda yang wajib lah. Tapi untuk nampakkan lebih cantik tulisan kita punya headline ataupun tajuk dia tu, kita berada di atas, kan? Kita berada di bawah sedikit. So dia kalau boleh dia punya gambar dia tu tidak termasuk dengan tulisan. Kita tengok sikit. Macam T-Life ni dia campur-campur je ni. Tapi yang saya yang pastinya kita punya kita punya tulisan tu jangan overlap lah dengan kita punya produk. Produk tu kalau boleh besar sikit lah, kan. Macam ni. Dia dekat tepi, dia tak kacau lah produk tu. Alright. Macam ni. Kan. Ataupun dia buat background. Background ni kita boleh buat. Kita boleh buat for example macam ni. Kita boleh buat menggunakan elemen kita boleh buat menggunakan elemen line and shape ni. For example kita nak letak kat tepi saja, kita macam tu saja. Kita nak letakkan brand kita kat tepi ni, nak nampakkan brand kita tu. Okay, for example saya ada brand lah. Brand saya adalah Antrack Week yang saya. Ini adalah kuliah ekonomi punya ni. Ni dia punya Antrack Week ataupun ni lah, this one lah. Ni logo saya lah. Ni logo. Saya letak kat tepi ni. Tak nampak sebab dia warna merah. So pakai ini. Yang ini kalau yang ini nak tukar warna, kita boleh tukar warna kat sini. Ataupun warna ni lah. Warna ni pun okey. Alright. So kita boleh pakai apa-apa elemen yang Canva bagi. Okey. Satu lagi cara adalah, for example kalau ni, saya selalu pakai bila kita tekan kat sini, kita right click, kita boleh send backward, send to back, bring forward. Bring forward ni maksudnya kalau kita nak daging kita tutup kat depan dia. Example bring forward, bring to front dia akan tutup lah. Tapi kalau kita nak letakkan daging ni di belakang persen tu, kita just send backward, send to back pun boleh. To back tu dia ke belakang sekali. Kalau kita rasa macam banyak pula salah kan, tekan dia undo kat sini. Undo ni. Dan dia undo ni. Just send backward lagi sekali. Sampailah kita puas hati. Ni pun boleh send backward. Okay. Kalau nak buat yang baru terus, kita tekan add page. Kalau kita nak duplicate benda yang sama, kita tekan duplicate page. Kalau kita nak delete, kita delete page lah. Kita nak cancel ni pun tak ada masalah. So dia banyak lah dia punya ni kat sini. Shape dia, elemen dia banyak sangat. So kita boleh je pakai, tak kisah apa-apa pun. Okay. Satu caranya adalah bila kita ada bisnes yang baru nak naik kan, nak buat logo. Saya tunjuk macam mana nak buat logo. Kita back to home. Okay, logo dia ada, orang panggil apa? Logo ni dia ada cara-cara nak buat logo lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, Canva ni dia ada logo dia. Dia ada juga template logo yang kita rasa kita boleh pakai. Tapi kebanyakannya ada orang dia pakai logo dia sendirilah, kan? Tapi logo bila kita nak letak dalam social media ataupun Facebook, selalunya kita letak dia sebagai profile picture lah, kan? Kita letak dia sebagai profile picture macam ni, di live ni. Okay. Dia punya orang panggil marketing skillnya adalah logo ni kalau boleh jangan lebih daripada dua color. Dia simple je. Kalau boleh jangan lebih daripada maksimum 3 color lah. Supaya bila kita tengok daripada mana? Daripada Instagram kita ni. Daripada kita punya phone. Selalu orang memang akan tengok guna phone. Okay. So memang akan tengok phone. So bila dia orang tengok guna phone,
Ni saya punya Instagram. Alright. Bila dia orang tengok guna phone, so dia jadi cantik sahajalah. Sebab guna phone dia kecil. Dia punya logo tu jadi kecil. Macam ni. Kalau kita banyak sangat benda ataupun warna di dalam logo ni, dia jadi cacah merbah. Maksudnya kita tak nampak apa brand dia. Yang pentingnya brand name kita dan juga colour tu cantik kan. Sebab tu ramai orang dia buat macam for example MACD, dia ada logo dia sendiri. Macam ni kan. Dia hanya menggunakan 2 colour sahaja. Kalau kita tengok international punya brand, begitulah. Dia orang bukannya fancy-fancy sangat Kalau kamu menggunakan diri kamu sendiri sebagai logo pun boleh juga, tapi kalau boleh pakailah sesuatu yang basic. Maksudnya background putih kan. Macam itulah. Sebab kalau banyak sangat colour nanti orang tak berminat untuk masuk. Ni student saya dulu ni, saya lepas ni Mazaya Textile dia dah tukar punya logo, cantik logo dia. Okay. Macam itulah. Alright. Itu cara nak buat logo. Sebab tu kalau kita tengok kat Canva ni, template-template dia mengajar kita macam mana nak buat logo sebenarnya. Sebab kita tengok logo-logo kat Canva ni dia simple je. Dia ada beberapa colour sahaja. Tu cara nak buat logo lah. Bila kita download dia tu dan masuk dalam kita punya profile picture tu, dia jadi cantik lah. Dia jadi just nice kat situ. Alright. So dalam Canva ada logo macam-macam lagi. Video pun boleh. Short-short video lah. Kalau nak buat video panjang-panjang tu, itu dah macam panggil apa tu, live, buat story kan. Okay. So apa yang kita boleh gunakan dengan iklan ni macam-macam. Kita boleh masukkan dalam WhatsApp, kita boleh masukkan dalam Telegram, boleh guna dalam Facebook. Kalau Facebook dia punya marketing place dia adalah marketplace, Facebook page. Kalau kita nak buat business, better buka Facebook page. Facebook personal kita, ni Facebook personal saya. Okay, lepas tu kita boleh masukkan dalam group. Group pun adalah satu satu platform untuk buat market. For example, kalau kita nak, kadang-kadang ada juga grup-grup Facebook di Malaysia ni yang menjual makanan, minuman, makanan Gombak for example makanan di Gombak, ada tak Gombak food delivery? Ni bagus ni. Lepas tu kita masuk dalam ni public food ni, boleh letak kita punya iklan di dalam ni. Ni cara-cara dia orang buat lah ni. Nampak? Cantik dia orang buat. Macam ni kan, tambah-tambah ni. Ada orang just takat gambar je letak kan. Tapi orang tak tahulah apa kelebihan produk kita kan. Kalau kita boleh tambah sikit add text tu, cantik lah. So orang tertarik lah sedikit nak beli kita punya barang kan, produk kita. Guna Canva saja, tak ada masalah. Okay. Ni Facebook group, kita boleh guna Facebook Messenger. Facebook Messenger pun adalah untuk kita punya kawan-kawan lah kan. Kita nak market kat dia orang juga Facebook Messenger. Untuk Instagram dia adalah marketplace dia, tapi kena bayar sikit lah kan. Tapi Instagram syaratnya jangan banyak sangat hard sell. Macam kita, especially kalau kita guna Facebook personal kita Facebook personal, dia bukan Facebook business. So bila kita banyak sangat hard sell ni maksudnya yang macam ni. Ni sebab Instagram saya ni saya guna Facebook business, so tak ada masalah sangat lah. Okay, kalau kita guna Facebook personal, kawan-kawan kita ada dalam tu, tapi kita banyak letak hard sell banyak sangat, so nanti orang akan block kita punya ni, orang akan report. Sebab tu dia punya kekerapan adalah soft sell yang perlu yang dikerapkan bila kita nak post dalam kita punya social media. Hard sell tu dalam 1 ke 3 kali seminggu lah. Dan iklan ni pun boleh kalau kita nak
For example nak menggunakan Facebook Ads, boleh, kita boleh bagi dia orang iklan yang sudah kita buat ni. So dah jimat dekat situ, tak perlu nak bayar kan. Ini adalah stok-stok gambar percuma yang kita boleh cari di dalam website. For example kalau kita nak jual biskut, tapi biskut kita tak cantik lah, tapi memang saya memang sarankan kalau student saya macam nak jual biskut, better tangkap gambar biskut tu. Tapi kalau ada juga student yang memang dia pakai gambar-gambar free gambar yang free stock ni, saya selalu pakai free pick free pick ni. Okay, for example saya nak jual biskut kan, cookies kan. Dalam ni dia ada macam-macam gambar yang kita boleh pakai yang cantik-cantik dan tangkap gambar kan. Ataupun saya saja nak tambah tepi-tepi tu kan, macam ni. Macam ni kan, kita nak ambil dia sikit. So tak ada masalah, masuk dalam Canva, delete sikit-sikit and then tambah kita punya edit. Pun tak ada masalah lah. Just make sure dia free lah. Kalau dekat sini kategori dia adalah kita klik foto, lepas tu kita ambil free punya. Free punya, license free. So that dia tak ada copyright lah. Copyright tu maksudnya orang ada lesen gambar. Kalau yang jenis macam ni dia ada copyright lah, ada premium. Free pick ni saya tak ada premium account, ni bukannya Bawah Education ni. Okay. So dia ada banyak lagi stok-stok gambar percuma macam kat unsplash.com, pixabay.com kan, pixel.com. So you can actually go and find lah kat situ. Kadang-kadang ada gambar-gambar yang saya nak buat saya punya iklan tu cantik, tak ada. So saya masuklah dalam ni dan mencari guna background remover dan kita removekan background dan kita cantikkan iklan kita. Macam tu lah. Okay, ada nak tanya tak? Itu Canva lah. Okay, saya yang tanya lagi. Ya. Nama tu. Okay, kalau dari segi Canva ni ada tak perlu kita modify size layout tu mengikut platform yang kita nak guna? Contohnya kalau Instagram dan juga pertama Instagram, Facebook. Yang kedua kalau kita nak nampak cantik bila orang lihat melalui laptop ataupun melalui mobile phone. Sebab kadang-kadang kalau kita buat dekat laptop, bila kita buka mobile dia tak nampak masuk betul kan? Jadi ada tips tak dekat situ? Okay, macam tadi saya ada tunjuk macam mana nak gunakan, ni kalau kita tengok kat sini ni adalah, ni korang boleh google lah, benda ni ada kat dalam Google. Okay, kalau kita nak make sure, kalau kita nak kita punya iklan dalam keadaan yang panjang sedikit, so kita target square portrait ataupun portrait dia besar sikit. Dalam Instagram dia ada 3 size sahaja post. Okay, so kalau kita nak dia macam pendek macam ni, so kita boleh agak lah macam mana kita nak design tu. Okay, so dalam Canva dia memang akan ada bagi tahulah dia punya size dia. Kalau kamu masukkan size Facebook tapi kamu letak dia dalam, kamu buat iklan dia dalam size Facebook tapi kamu letak dia dalam Instagram, saya rasa tak ada masalah sangat lah, especially when it comes to the post tu. Tapi ada certain things yang macam daripada website kita download daripada website, dia memang besar dan kita masukkan dalam Instagram dia memang tak nampak, kadang-kadang blur. Okay, tapi daripada saya punya experience 1080 yang ini PX ni dia sesuai untuk Instagram, Facebook post dan juga WhatsApp ataupun Telegram. Memang dia punya size ni memang just cute lah, maksudnya memang clear, memang cantik. Dan ada juga Instagram story dia lain sikit, dia punya size. Instagram story dia akan masuk ke dalam story, dia bukannya dalam post. Instagram pun ada beberapa saya Instagram saya tak boleh buka guna website, dia tak nampak. Sekejap, saya akan tunjuk kat sini. Okay, Instagram story dia panjang sikit. Instagram story. Story atas ni, story orang ni. So dia panjang sikit, dia bukan macam post biasa. So kalau kita nak buat story, kita gunakan Instagram story lah di dalam Canva tersebut. Story ni sangat bagus. Dia akan menarik orang masuk.
Story ni memang sangat penting. Kalau dalam Instagram, kalau saya ajar student saya Instagram, story di Facebook, di Instagram memang sangat penting. Ini adalah elemen yang sangat penting lah kalau nak orang ataupun customer baru masuk kita punya account. Okey, ada satu soalan ya Dr. Fatin daripada Sister Zatusi Syamami. Okey. Kalau tu saya nak tanya sedikit, adakah orang lain dapat lihat gambar-gambar yang kita hasilkan menggunakan link Canva Education Dr. bagi? Maksudnya kalau kita guna link tadi tu orang lain boleh nampak tak juga kita punya? Oh tak ada. Saya dia untuk Canva Education, kalau kamu send kepada saya je yang boleh nampak. Tapi tak perlulah send. Sebab saya rasa dalam Canva Education dia ada satu lagi button submit ke apa ke. Submit tu ke saya. Sebab dia ibarat kelas lah. Dia ibarat kelas. So kalau kamu tersubmit kepada saya tak kisahlah, terpulanglah pada kamu kan. Saya macam tak pandang je lah kan. Tapi just download sajalah, tak perlu share. Okay, untuk share punya function ni, for example kamu ada beberapa orang agent ataupun marketer di dalam company kamu nak share dengan seorang lagi tu, so tak payahlah nak buka nak kena masuk buat balik semula kan. Just tekan share je, masukkan email orang tu, kan, masukkan email orang tu dan dia pun akan dapat the same project. So dia boleh edit dekat email dia juga. Macam tu lah. Jawab tak? Jawab kan? Ke tak? Orang lain tak dapat tengok Orang lain tak dapat tengok lah. Student lain tak dapat tengok. Ya. Okay. Ada lagi nak tanya tak sebelum saya masuk copywriting? Ramai juga hari ni Dr. Suhani. Okay lah. Alhamdulillah. Alright. Okay, so copywriting. Okay. Boleh semua ke nak berehat sekejap ke macam mana Dr. Suhani? Nak teruskan saja. Tu dia kata boleh insyaAllah. Okay. Boleh lah, boleh jamkan. Boleh. Dan selalunya kalau iklan dengan copywriting ni dia datang bersama, especially kalau kita tengok orang buat iklan dekat Instagram. Dia letak dia letak dia punya iklan dan dia akan tulislah secara detail apa dia punya informasi. So itulah nama dia copywriting. Saya dalam bahasa Melayu saya tak tahu apa benda tu. Nak copywriting tu. Apa benda dia punya tu. Teknik penulisan iklan orang panggil. Okay. Okay, dalam copywriting dia ada macam-macam cara untuk kita nak tarik orang datang dan tengok kita punya iklan. Selalu kalau macam kita tengok macam-macam iklan yang apa nama tu jual telekom Siti Khadijah tu kan, orang letak dekat billboard. Dia tulis di situ mak nak teringin nak itulah telekom Siti Khadijah tu kan. Itu nama dia teknik copywriting story, yang panggil storytelling. So dia ada macam monolog dalaman dia begitu. Sebenarnya benda tu memang menarik perhatian kita. Even the billboard pun pakai copywriting. Okay. So macam mana nak buat copywriting ni, apakah konten-konten yang kita boleh masukkan dalam copywriting kita? Pencetus ataupun trigger pembelian. Maksudnya pencetus ni maksudnya bila diorang baca dia, diorang nak beli. Macam tu kan. Diorang rasa tertarik nak baca lebih. Sekejap saya tengok Okay. Okay, konten-konten pencetus yang boleh buat orang tertarik nak beli dengan kita, nombor satu adalah testimoni. Testimoni orang dah pakai berapa lama kita punya produk. Yang kedua adalah offer, diskaun, offer kita mungkin ada bonus, buy one free one, beli satu percuma satu, beli dua percuma tiga, macam itulah juga. Review, authority, selalunya dia datang daripada artis. Sebab tu kalau kita follow artis punya page sekarang ni, diorang selalu buat review. Influencer kan, macam yang dah terkenal tu. Kalau macam ada certain artis tu, kita bayar satu review tu around 2,000 ke 3,000. Itu review artis lah. Tetapi orang ramailah tengok review dia. Okay, certification for example like macam halal certificate, eco certificate, eco kan, kita gunakan vegetarian certification ke, okay. Yang keempat adalah sukar didapati. Hanya hari ni, for example dalam iklan kita, hari ni je dapat
harga tersebut. Untuk orang 10 orang pertama je yang dapat. Ataupun stok dah berkurang. Tapi yang bab yang ini kena make sure yang kita jujur lah. Kalau untuk 10 orang pertama, untuk 10 orang pertama saja. Okay, kalau kita tak jujur dalam bisnes kita, selalunya orang akan lari lah. Okay. Real story, pelanggan dia suka gunakan produk ataupun selalu menggunakan produk tersebut lah. Okay, mesti kita tengok sikit. Okay. Contohnya ya. Okay, offer selalunya kita akan letak offer lah macam tadi. 129/132 ringgit. Dah berkurang. Okay. Ada yang scarcity scars. Okay. Macam ni. Free shipping, pembelian 100 ke atas, valid sampai 25 bulan 6 je. Selalunya promosi Shopee lah 88 tu. Itu dia menggunakan teknik sukar daripada dapati. Sebulan sekali je kita boleh beli dalam harga yang murah. Macam tu. Okay. Apa lagi? Kejujuran. Alright. Offer, discount, real story. Kadang-kadang ada orang buat review guna orang bila beli tu dia orang buat review. Bila beli tu orang buat review, dia orang buat video. Korang pun boleh buat ni video. Okay. Alright. Okay. Testimoni datang daripada, kadang-kadang datang daripada artis juga. Ni pun review juga. Ni apa ni? Kino Himitsu. Kino Himitsu. Okay. Ni adalah iklan-iklan yang boleh mencetuskan orang untuk beli produk kita. Ini emosi. Emosi ni dia akan bermain dengan emosi orang yang nak beli ataupun prospek kita nak beli tu. Okay. Ni letak besar kecil. Alright. Kita kena letakkan kepercayaan kepada kita punya produk. Maksudnya orang bila nak beli barang kita, dia orang percaya. Adanya kejujuran, perasaan memiliki, nilai dan bukti. Ni saya akan bagi contoh lepas ni. Membenarkan pembelian, sifat produk tersebut, keadaan prospek, tempoh percubaan, rasa terdesak. Okay, so kita tengok satu-satu. Okay, ownership. For example, dia yang ini, siapa cakap lelaki susah nak telan makanan Korea? Lepas tu kadang ada orang dia letak, bayangkan anda dapat pergi ke Korea sekarang dengan makan tteokbokki, for example. Macam tu, dia rasa nak memiliki benda tu. Ataupun bayangkan anda mempunyai kulit yang flawless. Gunalah produk sekian-sekian. Gunalah produk kami kan. Dia nak memiliki perasaan, adanya kulit yang flawless macam tu kan. So itu adalah perasaan yang memiliki lah. Okay. Keadaan produk. For example kita jual kimchi. Lepas tu kita buat resepi. So boleh menggunakan resepi untuk orang guna kita punya kimchi, for example. Right? Kepercayaan, masukkan elemen-elemen yang boleh mencetuskan kepercayaan orang. For example, kat sini Marimogo ni 204 parcel dah selamat berlepas. Ini adalah elemen kepercayaan lah. Maksudnya kita boleh mencetuskan kepercayaan kita punya bakal customer kita. Alright. Nilai bukti ada juga kat sini. Sekejap saya bagi tunjuk sikit. Scarcity, real story yang ini yang selalu orang gunakan, orang K-pop lah kan, Korea makan kita punya produk sedap-sedap tak macam tu kan. Mukbang, benda-benda macam tu, itu mencetuskan kepercayaan juga pada orang. Macam orang nak makan apa-apa kan, dia tengok YouTube, tengok okey sedap ke benda ni macam tu kan. Okey, tempoh percubaan adalah kamu bagi trial. Produk trial, for example, selalunya macam kosmetik lah. Kosmetik nak beli mahal. So, dia orang bagi sampel kecil-kecil. Tu dia nama tempoh percubaan. Maksudnya kita bagi dia orang sampel untuk dia orang test dulu. Kan? Kalau tak, ataupun ada juga orang dia macam sono mattress kan. Tilam-tilam yang mahal-mahal tu dia orang cakap
pakai 100 hari, kalau tak puas hati boleh bagi balik, boleh kita bayar balik. Macam tu kan. So itu adalah tempoh percubaan 100 hari sonometres tu kan. Saya pun beli juga sonometres tu. Okay. Okay. So apa lagi yang saya tak cover kat sini. Rasa terdesak tu maksudnya dia lebih kepada yang inilah, sukar didapati ni. 10 orang pertama stok dah kurang ni, macam tu. Keadaan prospek. Prospek ni maksudnya orang yang customer yang telah menggunakan kita punya barang. Maksudnya dia suka sangat lah, dah happy sangat kan. Okay. So ini adalah emosi-emosi yang kita boleh masukkan dalam kita punya copywriting. Alright. Okay, hashtag. Hashtag penting dalam social media. Okay, social media macam Facebook dan juga Instagram. Instagram paling penting lah. Tapi Facebook dia, apa kegunaan hashtag bila orang mencari sesuatu, for example saya tunjukkan di sini. Saya nak cari for example boba. Okay, orang nak cari boba. And then, kita tengok. Okay, boba. Dah boba Malaysia, keluar dia dulu. Okay. Kita tengok hashtag dia. Dah boba, dia ada boba kat sini. Okay. So hashtag ni sebenarnya membuatkan kita, bila kita letak ni di dalam social media, membuatkan orang yang mencari boba akan dapat tengok kita punya post. Sebab tu kita boleh dapat follower-follower yang baru juga. Macam ni kan. Kita tengok kat sini boba. Geng dah boba. Okay. So hashtag ni penting kalau nak buat. Kalau hashtag dalam Instagram atau dalam WhatsApp ataupun Telegram, dia tak penting sangat. Tapi kalau hashtag ni dalam social media, Facebook, Instagram, dia penting. Dalam TikTok pun sama saya rasa. TikTok sekarang ni orang buat video lah. Itu saya tak explore lagi tu. Okay. Hashtag unik. Dia ada 3 jenis hashtag. Hashtag unik, trending dengan Hashtag unik ni dia adalah dia very very specific kepada brand kita sahaja. Macam dah boba ni dia gunakan dah boba Malaysia ni, ini dah boba je yang guna. Sebab ni brand dia. So ini adalah hashtag unik. Okay. Hashtag trending macam apa sekarang trending apa? Hashtag trending Sekejap. Macam ni. Aku pakai kau yang panas. Dulu ada hashtag trending mak kau hijau. Macam tu kan. Ataupun gombak rindu. Kadang-kadang ada hashtag-hashtag yang orang dalam apa netizen tu, dia orang menggunakan for example hashtag lawan kan, hari tu yang dia orang buat tu kan. Itu adalah hashtag trending waktu tu. So kita boleh letakkan hashtag trending ni lah, tapi make sure dia berkaitan lah dengan kita punya produk tu. Dan juga hashtag yang dia very general punya hashtag, seluar, hashtag jam tangan, macam tu kan. So macam mana nak tahu the best hashtag yang kita boleh pakai? Ni saya tunjuk satu lagi, nama dia Google apa nama? Google Trend Macam mana nak tahu hashtag apa yang okey? Ni adalah salah satu cara macam mana kita boleh tahu apakah hashtag yang kita boleh pakai. Okey. Ni adalah Google Trends. Dia akan memberikan kita sedikit keyword ataupun perkataan-perkataan yang kita boleh pakai. Okey. Kita boleh pakai untuk kita buat hashtag. Itu Kita make sure kita buat Malaysia dulu. Kita buat Malaysia. Alright. Lepas tu kita letak for example boba. Ataupun bubble tea. Google Trend pun boleh bantu kita untuk tengok trend dia okey tak, market lah, lebih kepada market. Maksudnya boba sekarang ni tengah naik. 15 Ogos lah. Ini untuk kalau kita nak buat decision untuk beli barang, nak buat jual barang apa kan, boleh lah kita tengok dalam ni juga. Okay, hashtag adalah di sini So kita boleh tengok queries ni, maksudnya orang cari
paling banyak cari guna perkataan apa dalam Google. So kalau kita buat boba kat situ adalah cincin boba. So kita bolehlah buat hashtag cincin boba. Saya tak tahu apa cincin boba ni. Okay, ni mami boba. Sebab semata-mata nak orang masuk kita punya post, nak tengok boba ice, the book of boba, benda tu. Tu kadang-kadang pelik-pelik lah. Pilihlah hashtag yang berkaitan juga. Walaupun dia trending kan. Ni namanya trending lah ni. Hashtag trending. Okay. Boleh guna Google Trend ni paling senang lah. Tapi saya ada guna satu orang panggil apa nama, Google Chrome extension. Dia panggil keyword. For example kalau saya tulis ni keyword boba. Mana keyword saya keluar tak? Ni. Dia adalah apps dalam Google Chrome. Boleh cari. Dia akan keluarkan terus. So tak perlu masuk Google Trend lah. Apa benda lah nama dia ni. Boleh tengok lah keyword Chrome extension. Keywords everywhere lah ni. Kita boleh download, upload, nanti dia ada dalam kita punya Google. So benda-benda ni dia dah ada kat situ. So senang. Tak payah nak tulis tak payah nak buka Google Trend lah. Tapi kalau Google Trend tu nak tengok lebih kepada market. Untung tak nak jual waktu ni dan sebagainya. Okay Dr. Fatin, apa nama tu hashtag ni dia berkait dengan SEO ke? Ya betul, SEO. Dan berapa banyak hashtag yang kita sebaiknya, sebab kadang-kadang kita tengok banyak betul hashtag dia letak dekat posting tu. Okay, hashtag gunakan dalam 11 ke 20 hashtag. Tapi saya rasa dalam Instagram dia limit kepada 30, saya tak ingat. Maksudnya untuk satu posting tu kita boleh letak sampai 30. Tapi jangan lebih daripada 30 hashtag. Tapi kalau kita tengok post-post orang lain kan, macam dah Boba Malaysia ni tak banyak pun guna. Tapi make sure guna yang betul-betul efektif lah. Hashtag yang betul-betul efektif. Macam tu kan. So orang boleh masuk tengok. Kalau kita saya memang tak berapa bukan setuju lah, macam saya tak berapa, kalau kita rasa macam nak guna hashtag tu, gunalah hashtag yang trending tu yang nombor 1 dan hashtag unik kita dan juga hashtag sedikit. So kena balancekan lah between all the hashtag. Semua hashtag ni perlu ada, tapi trending is number 1 lah. So pakai banyak hashtag trending dalam kita punya advertisement kan. So orang boleh masuk dan cari. Macam tu. Okay. Okay, penulisan. Macam mana nak tulis iklan? Ni nak cepat dah ni, nak pukul 4 tak apa ke? Lepas tu lepas tu Q&A lah kan? Ya, lepas ni kita ada Q&A. Laju juga lah saya mengajar laju. Okay. Okay, bila kita nak tulis penulisan, dia panggil formula ICA. Tapi ni dalam bahasa Inggeris lah, banyak je saya tolong apa nama tu? Tolong translate kan Okay. So pertama sekali adalah tajuk. Tajuk kita adalah yang paling penting sebab kita nak tarik orang baca kita punya advertisement. Kalau tajuk tak menarik, orang tak nak tengok. Orang tak nak tengok the whole advertisement. Macam tu kan. So tajuk kita kena very menarik, sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang salah guna tajuk. Especially kalau kita tengok berita kan. Dia tulis tajuk selamat tinggal sayangku, padahal tak ada apa pun dalam dia kan. Macam tu lah lebih kurang. Tapi janganlah manipulate kita punya tajuk. Tajuk tu biarlah interesting dan betul-betul mencerminkan kita punya the whole advertisement lah. Janganlah tulis tajuk lain, isi lain. Nanti orang tak nak tengok kan kita punya advertisement. Okay. Tajuk dan juga image tu yang kita guna, iklan tu yang kamu buat daripada Canva tu mesti selari. Kalau boleh biar relevan Jangan buat benda yang lain. Iklan tulis lain, tajuk tulis lain. Okay. Advertisement, bila orang tengok advertisement, dia orang akan tengok tajuk 3 sampai ke 5 saat tu,
Kalau dia orang rasa dalam within that 3 second tu, 3 saat tu, kalau dia orang rasa tajuk tak best, dia orang akan scroll ke tempat lain. Sebab tu tajuk sangat penting So dinamakan attention ataupun A perhatian Okay. So macam mana nak buat tajuk, kita mesti buat tajuk yang unik sikit. Lepas tu spesifik, dia kena spesifik dan ada sense of macam urgent lah, macam orang tak beli ni terlepas. Boleh juga. Dan juga boleh letakkan satu tajuk yang memberi kebaikan kepada customer tu. For example like macam ni tajuk yang ini, are you tired? Anda bosan apa ni? Nak translate susah. Anda bosan mengiron shawl. Kadang-kadang ada perkataan pasar-pasar tu pun orang gunakan untuk advertisement tak salah, benda tu tak salah lepas tu nak mahu memberikan masa lebih kepada family, macam tu kan. Tu adalah tajuk dia. Macam ni dia urgent sikit. Last call, panggilan terakhir, combo ini akan berada pada harga ini sekian-sekian pada 88 macam tu kan. So boleh gunakan example yang ini. This holiday, bring your family to dine here. Okay. Ada juga boleh dapat memberi kebaikan kepada customer, delivery disediakan. Online delivery disediakan. Kan? Macam tu. Ini adalah tajuk. So start dengan tajuk dulu. Lepas tu kita start dengan, lepas tu untuk orang panggil intro for your advertisement, kita letakkan mencetuskan minat customer. Ni introduction untuk kamu punya advertisement. Okay, boleh letak testimoni, review orang sedikit, statement daripada orang, influencer ke, artis ke, ataupun daripada kawan-kawan kamu, customer yang dah pakai ke, kan, ataupun ini interest ni untuk support kita punya tajuk, untuk sokong kita punya tajuk Okay, lepas tu readers dia ataupun customer dia takkan baca banyak sangat lah, tapi kita kena tahu jangan tulis terlalu panjang, tapi tak ada masalah pun nak tulis terlalu panjang, dia depends pada produk sebenarnya, tapi tulislah secukup yang mungkin macam tu untuk produk kita. Ada produk yang memerlukan copywriting yang panjang, terutamanya servis. Tapi kalau produk dia tak perlu sangat lah. Ataupun produk yang baru pun memerlukan copywriting yang panjang. Dia tak ada mitos mengatakan copywriting ni kena pendek ataupun panjang. Dia depends kepada produk ataupun servis tersebut lah. Tapi jangan buat satu produk yang simple tapi copywritingnya panjang sangat. Nanti orang pun tak nak baca. You need to know lah. Kena tahu okey ke tak panjang tu. Okay. Untuk introduction kita boleh letakkan ayat-ayat yang pendek-pendek. Boleh gunakan emotional elements yang saya ajar tadi tu. Emotional elements yang mana tadi? Yang ini. Bayangkan dan sebagainya. Kita punya keunikan kita punya produk. Macam tu kan. Alright. Lepas tu highlight, kita boleh bold sikit. Kita bold perkataan yang kita nak guna tu. Letaklah kita punya keunikan dan kelebihan produk ataupun servis kita di dalam intro. Kan? And then letaklah lepas tu dia akan support kita punya iklan jugalah. Macam ni dia instant shawl, tak perlu gosok. Macam tu kan. Tak perlu gosok, jimat masa anda. Anda boleh bersama dengan family anda. Macam tu kan lebih kurang. Okay, yang ini bolehlah cakap menghantar furniture ataupun kamu punya peralatan, delivery on time, satu hari kan. Selalunya macam kalau kita nak beli durian lah sekarang ni, delivery satu hari. Kita tak nak makan durian yang 2-3 hari dah. Okay, so yang ketiga adalah desire, keinginan.
Dia punya formula adalah meletakkan karakteristik yang paling utama pada kita punya produk tu. Macam ni instant shawl dia, dia cakap instant shawl dia ni daripada cotton Korea. Kan? Dia sejuk dan nipis. Tapi tak adalah nampak ke dalam kan. So bolehlah tulis benda macam tu. Dia punya benefit ataupun advantage yang kita boleh dapat daripada produk kita. Yang ni dia macam panjang sikit. Dia macam I ni dia intro. D ni macam dia punya detail tu. Okay. Conviction adalah keyakinan. Boleh letaklah sedikit promotion kat sini ataupun testimoni sedikit nak buat orang yakin untuk membeli dan lebih lagi nak membeli kan. Boleh letak promo buy one free one ataupun buy one RM75, buy two RM120. Macam tu kan. Okay. Yang ini action ataupun aksi. Aksi ni sangat penting. Ada copywriting dia akan skip di sebab dia dah masuk ke dalam I pun tak ada masalah IC ni dia boleh campur-campur je. IDC ni dia boleh campur-campur. Tapi yang penting A dengan A kat bawah ni. Yang IDC ni dia boleh campur-campur lah. Okay. A ni adalah action yang last kali kita mesti letak link. Jangan buat advertisement tak letak link. Orang nak cari kat mana tak tahu. Kan? So letaklah WhatsApp nombor kita ataupun apa lagi? Link Facebook ataupun Instagram kita. Okay? Bagilah sedikit kat mana nak download. Ataupun kalau dalam Instagram dia cakap komen di bawah. Ni pun boleh digunakan untuk buat giveaway. Bolehlah gunakan formula ICAR ni Okay, so dia jadi macam ni lah. Ni adalah contoh dia. Ni adalah contoh dia. Tajuk dia Raya Sales. Raya Sales. Ni dia punya tajuk dia. Beg yang sangat sesuai untuk raya nanti. Okay. Harga mampu milik. Pelbagai design. Ni harga dia. Ni dia punya apa nama? Detail of the product. Harga sudah termasuk post. Cara order ni CTA dia. Orang panggil CTA, call to action. Okay, ni WhatsApp. Okay, selalunya sekarang ni yang ini jenis macam orang akan letakkan benda-benda emoji ni untuk macam bagi ada terpisah sedikit ICAR dia tu ataupun orang panggil IDC dia. Dia boleh buat macam ni, tak ada masalah. Ada orang dia akan gunakan banyak emoji di CTA. CTA ni yang belakang bawah ni lah action ni. Kan? Tapi ada juga sekarang ni kalau kita tengok orang buat copywriting dia akan letak macam ni. Dan ini tajuk dia. Ni intro. Lepas tu dia akan buat panjang-panjang macam tu. Ataupun dia buat macam ni. Sorry. Ada buat macam ni kan. Kalau kita tengok dalam WhatsApp. Lepas tu dia tulis apa lagi dia punya tu. Lepas tu dia buat lagi macam ni. Lepas tu bolehlah gunakan emoji ataupun menggunakan dash-dash ni pun tak ada masalah. Tapi ini adalah cara orang menggunakan lah. Cara orang menggunakan untuk nampak lebih teratur. Especially kalau copywriting dia agak panjang macam ni. Bolehlah tengok orang lain punya buat macam mana dan kita je susun cantik-cantik sahaja mengikut formula ICAR ni. Okey. Ada nak tanya tak? Ada satu soalan dalam chat box tapi tadi berkenaan dengan hashtag tadi. Okey. Apa nama tu, sebagai contoh katakan kita buat bisnes boba tea, is it proper untuk guna hashtag boba McFlurry memandangkan yang trending sekarang boba McFlurry? Walhal kita bukan nak market boba McFlurry. Okey. Ini memang selalu student saya pakai lah. Tapi boleh dipakai sebenarnya kalau kita nak orang masuk. Dan dia bukannya ada masalah dengan copywriting, copyright dan sebagainya. Ni tak ada masalah copyright. Hashtag ni macam it's a free things to use lah. Tapi manalah tahu kan ada produk-produk kita yang bila customer tu dah masuk dalam post tu, dia suka nak beli.
disebabkan kita punya hashtag trending. Boleh juga. Sebab hashtag ni banyak, dalam 15 ke 30 kita boleh pakai kan. Yang maknanya dia nak attract traffic lah ya. Attract traffic kepada kita punya website. Betul. Itu sajalah kan. Cukup lah. Okay. Nanti saya ada contoh sebenarnya. Saya ada contoh macam mana orang tu, saya go through sikit. Tapi dia dalam bahasa Inggeris. Sebab saya mengajar student, lepas tu workshop ni minta ni pula kan, bahasa Melayu pula. So dia tak apalah, tapi saya akan share lah nanti. Mana copywriting bukan yang ni saya. Oh bukan ni. Sekejap. Mana tu? Headline example. Okay. Headline example ni boleh start dengan bagaimana tajuk kita punya copywriting, kita boleh start dengan bagaimana kamu mahu menyelesaikan masalah ini. So ni adalah boleh start dengan this, who else, introducing, memperkenalkan produk paling laris di dalam Malaysia. Boleh juga kan. So baru, kena translate lah benda ni. Sebab dia dalam bahasa Inggeris. Coming soon, akan datang produk perfume yang paling best, macam tu. Okay, boleh buat benda macam ni. Okay, ni macam ni tak ada masalah ni. Okay, ada juga yang menggunakan number, bullet point. Boleh mencampurkan Malay dan juga English. Boleh. Dalam copywriting tu tak semestinya gunakan English je, boleh campur-campur. Sesuai dengan bahasa target market kita ataupun customer kita. Kalau customer kita tu kebanyakannya orang Gombak, mungkin ada slang-slang orang Gombak, saya tak tahulah, yang kita boleh pakai dalam kita punya copywriting. So kita kena tahu customer kita siapa. Okay, menggunakan customer punya language ataupun bahasa customer. Dan juga ada juga copywriting yang menggunakan short words macam on the way, OTW, ataupun dalam bahasa Malaysia pun ada juga Malaysia, MLYS, macam tu kan, ada juga macam tu. So boleh menggunakan short form, tapi jangan short form sangat. Maksudnya short form tu difahami kebanyakan orang, macam dengan DGN boleh guna. Masukkanlah keyword-keyword sedikit trending, selalunya hashtag selepas CTA lah, selepas habis call to action ni. Selepas habis tu dia selalu letak hashtag. Tapi hashtag ni selalunya digunakan dalam social media, Facebook dan juga Instagram untuk SEO. Tapi kalau dalam WhatsApp tu tak ada apa sangat lah, WhatsApp kan. So benda-benda macam ni, informasi kita punya iklan ni masukkan dalam satu folder, satu folder design tu, boleh letakkan copywriting kita. So bila kita nak guna, kita just edit sedikit. Saya sarankan menggunakan notepad untuk membuatkan copywriting. Kalau kita guna Word, sebab Word dia ada format. Dia ada format kat belakang dia tu, dia ada underline format. So gunakan notepad, dia memang bersih, format tak ada kat sini. So bila kita copy paste masuk dalam WhatsApp ke Instagram ke, dia jadi cantik. Dia tak ada bercampur-campur format yang dibawa bersama dengan Word document. Alright. Ada apa nak tanya lagi tak? Okay. So lepas ni dah boleh buat lah. So untuk insyaAllah untuk Facebook dan juga Instagram nanti untuk sesi kemudian lah Dr. Suhani. Okay, tapi untuk saya adalah sikit-sikit cakap in terms of idea nak masuk kat mana iklan-iklan ni. Kan? So bolehlah dibuat. Even saya tunjuk sikit lah student-student saya yang sebelum ni saya ajar entrepreneurship. Siapa yang nak buat dekat Instagram tu, satu tipsnya saya bagi tips menggunakan warna yang lebih kurang sama. Okay, for example start daripada logo.
Kalau kat sini kita boleh tengok dia menggunakan warna kuning dan juga warna coklat. Kalau Instagram agak penting benda tu, dia kena warna dia lebih kurang sama. Tapi kalau Facebook dia tak sangat lah. Kan sebab Facebook dia ada macam ada ayat-ayat kat tepi-tepi tu. So untuk Instagram memang dia lebih kepada orang panggil apa tu? Kalau macam ni, Android Week saya menggunakan warna hitam dan merah. So dia punya yang ini pun, yang ini kalau kamu nak tahu yang bulat-bulat ni pun ada di dalam Canva. Kita boleh nak panggil Instagram button ke apa tak? Button tu benda tu nama highlight. Button highlight. Highlight kan? Instagram story highlight cover. Dia boleh buat. So dia boleh standardize kan. Ni kita boleh edit lah sikit-sikit satu-satu. So dia cantik lah macam ni. Kalau kita ada tema raya, buat tema ni, tema raya ni tahun lepas raya lepas. Kan? So dia Instagram dia standardize macam ni lah. Kalau Facebook dia tak sangat. Facebook dia lebih kepada dia ada banyak lagi platform, Facebook group kan. Okay. Alright, itu sahaja. Bolehlah take over. Ada apa nak tanya? Kena Q&A tu. Okay. Ada seorang yang tanya saya secara private ni, dia berminat nak tahu macam mana doktor link handphone ke presentation. Oh, okay. Alright, nama mungkin dia tak berkenaan dengan Canva ni, tapi macam mana buat tu? Okay. Nama dia Visor tapi ni saya beli ni, tapi dia beli sekali seumur hidup. Saya tak ingat berapa ringgit. Okay, Visor ni dia ada dalam Google Play Store. Okay, kena download dalam phone. Lepas tu dan juga dia kena download software dia di dalam laptop ni lah. So kita kena linkkan dengan dengan USB dengan kita punya phone, nanti kita boleh buka daripada Visor tu. Ejaan dia VISOR. VYSOR. VYSOR. Dia sekali seumur hidup, saya tak ingat berapa ringgit. Rasa RM50. Okay. Tak ada annual fee lah. Tak ada, dia sekali je bayar. Macam ni kan. Ada lagi tanya tak? Okay, jadi terima kasih Dr. Fatin. Dia punya slide, dia prepare sekat tu kan. Okay, jadi saya buka pada soalan lagi. Kalau nak tanya direct pun boleh. Tanyalah nak apa-apa. letak dalam chat box pun boleh. Okay. Okay, kalau tak boleh nak cover hari ni, kita boleh jangan keluar dulu sebab kita nak ambil gambar. Okay. Kita bagi masa sikit. Tapi sementara tu saya nak ingatkan lagi sekali tentang kedatangan link kehadiran dan juga link pra-penilaian. Kedua-dua ni penting sebab kita ini adalah siri yang pertama. Jadi kita nak insya-Allah, sebab apa yang Dr. Fatin kongsikan hari ini memang tajuk dia zero cost marketing, sebab kita tahu zero cost tu maknanya kalau dulu kita kena nak masuk TV, nak masuk radio kan, kita perlu bayar. Okay, tetapi dengan adanya social media ni memang kita boleh jadikan dia zero cost. Maknanya bukan tak ada cost langsung lah. Tapi kita tak cakap pasal FB Ads kan, Dr. Fatin, FB Ads, Insta Ads, itu semua memang ada bayaran lah. Tapi sekurang-kurangnya the basic knowledge on how kita boleh leverage on the social media platform tu. Jadi sebab tu Dr. Fatin mulakan dengan pengisian. Pengisian maknanya konten konten sebab konten maknanya dalam kita kata cyber presence dalam kita menggunakan social media untuk kita punya bahan pemasaran atau platform pemasaran, ada dua perkara yang penting adalah konten. Bila konten dia melibatkan copywriting, di mana copywriting tadi Dr. Fatin telah sharekan ada hard selling, ada soft selling. Yang mudah sebenarnya hard selling lah sebab dia terus CTA kan, dia terus call to action, dia terus tunjuk gambar, tunjuk harga dan sebagainya. Tetapi soft selling tu is another skill sebab soft selling tu melibatkan banyak konten yang kita kena put thoughts.
ya, tetapi selalunya soft content itu adalah something yang lebih indirect, sebab kadang-kadang kalau kita tengok iklan kat TV kan, lama-lama kita tengok iklan tu kita tukar channel kan, pergi beli air lah, pergi dapur ke, itu hard sell. Tapi kalau soft sell ni macam kalau kita secara tradisionalnya kita tengok macam sekarang ni kita bagi product placement, kita tengok macam cerita tu, dalam cerita tu ada produk kan. Banyak juga digunakan di Malaysia sekarang ni. Jadi dekat situ kita nak tengok movie tapi kita ternampak produk. Itu seolahnya lah kita kata soft sell tu. Jadi kalau dalam social media pun ada teknik soft selling, penceritaan ya, adalah dia punya cara, pukul berapa, berapa lama, berapa kerap kita kena post ya. Adakah kita perlu gunakan FB personal ataupun FB page. Jadi benda-benda tu semua mungkin tak dapat diterangkan hari ni sebab kita buat secara bersiri ya. Kita tak ada nak buat sepanjang satu hari tapi kita buat ambil 2 jam saja masa supaya kita pun boleh allocate kita punya masa dengan lebih berkesan lah. Jadi sebab itu borang kehadiran ni penting supaya kami boleh dapat reach balik tuan-puan supaya boleh terus akan maklumkan lah ya, akan maklumkan bila siri-siri yang seterusnya ya. Dan untuk borang pra penilaian juga kami boleh dapat cadangan tuan-puan, apa tajuk-tajuk yang mungkin tuan-tuan brothers and sisters kalau para pelajar berminat untuk lebih tahu, jadi boleh letakkan dalam cadangan ya. Sebab sebenarnya untuk pengetahuan saya juga adalah pensyarah pemasaran bersama Dr. Fatin di Jabatan Pengurusan Perniagaan. Jadi memang kita perlu tanyalah macam Dr. Fatin kata tadi, customer language kan, kita perlu tahu apa yang diperlukan ya. Jadi dekat situlah macam ada Dr. Fatin cakap sikit tadi tentang target market kan. Jadi apa yang tulisan, copywriting semua tu sebenarnya dia juga mengikut siapa kita punya sasaran pelanggan ya. Contohnya kalau boba tadi, of course saya rasa sasaran pelanggan dia budak muda. Jadi bahasa tu memang bolehlah guna bahasa hipster misalnya ya. Tapi kalau produk kita sasaran dia adalah untuk mungkin orang yang lebih profesional kan, untuk orang yang tua sikit kan. Jadi dia tak faham pula apalah bahasa ni kan. Jadi itu juga ada perbezaan ya. Tapi itu tadi secara ringkas Dr. Fatin dah sikit berkongsi tentang bagaimana menggunakan Canva, sebab yang penting tadi saya kata konten, yang kedua adalah gambar sebenarnya kan Dr. Fatin? Betul. Gambar mesti cantik, mesti something yang profesional, yang menarik. Sebab kita tengok secara online, kita tak tengok secara face to face. Jadi gambar tu mesti sangat menarik. Jadi Canva adalah satu tools ya yang memang mudah digunakan untuk menghasilkan gambar yang menarik ya. Selain daripada influencer marketing ya, dia banyak sekarang ni macam-macam ya kita ada ya. Dan saya rasa kalau pelajar ya, kalau Canva sekarang sebenarnya kalau anda ada skill tu juga boleh monetize benda tu ya, boleh orang buat duit ya, buatkan seorang yang jadi, umur tu tak tahu sangat jadi freelancer. Jadi freelancer sebenarnya ya. Boleh satu gambar tu RM8 nak charge Ada orang charge RM5 satu gambar, ada yang charge RM10. Kalau nama kita, macam mana pula kita boleh gunakan social media tu untuk kita buat personal branding misalnya ya. Jadi benda tu sebenarnya ada jalan, insyaAllah kata boleh digunakan lah untuk kita monetize bakat kita nanti. Okey, saya dah banyak bercakap. Ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Again, mohon isi link borang kehadiran dan juga borang pra penilaian tadi ya. So boleh share YouTube link ke, nak masukkan balik benda ni recording? Okey, nanti kami juga akan sharekan YouTube link YSM. Alamak, saya tak ada pula sekarang. Untuk nanti apa yang hari ini kita punya sesi ni akan direcorded balik. Jadi kalau ada terlepas tadi kita boleh tengok balik lah ya. Boleh cari YSM apa? Sejahtera boleh cari YSM. Dr. Siti Alawiyah ada tak YouTube YSM? Saya lupa nak cari tadi alamat. Saya ada ni sekejap Okay, so nanti recording ni dah akan masuk balik dalam YouTube ni. Saya rasa ini okey, dah ada. Okey, Dr. Fatin dah letak link dekat situ. Nanti recording ni kita akan masukkan balik dalam YouTube. Jadi silakanlah ya, subscribe kami punya YouTube. Okey, YSM Sejahtera, YSM punya flagship. Okey, untuk lihat kembali bukan saja video ini tapi video-video lain juga insya-Allah. InsyaAllah. Okey.